Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat penuh berkat, penuh rahmat. Kami tampil kembali lagi hari ini. Saya lengkap berbaju Melayu dan Yana berjubah merah untuk terus menemani anda jam 12.30 hari ini, hari Jumaat 18 November. Tak sabar 18 November 2022. Betul, hari ini 18 November, hari Jumaat. Esok Sabtu 19 November, semua orang akan keluar mengundi, digalakkan. Okey, dan sebenarnya saya pun sekejap lagi akan pulang ke kampung untuk kita kata merancang perjalanan sebaik mungkin supaya esok tak adalah tergesa-gesa, rushing dan sebagainya, supaya dapat sampai ke tempat mengundi tenang-tenang sahaja. Saya juga seperti Yana akan kembali ke selatan saya tanah ke utara. air, ke selatan tanah air, dan apa juga yang kami harapkan adalah sesiapa jua yang sedang melalui mana-mana jalan raya ataupun lebuh raya, sila jaga keselamatan, memandu dengan berhemah dan sentiasa mematuhi undang-undang jalan raya, juga tidak lupakan untuk terus menjaga kesihatan diri. Yana. Betul tu. Dan apa yang pasti esok untuk mengundi tu pastikan pakai pelitup muka. Ya. Lepas tu kalau boleh jaga penjarakan sosial tu, jagalah juga. Dan pastikan anda semua sebelum mengundi tu periksa dekat mana tempat undi anda. Jangan tersalah lokasi. Sebab saya ada baca pernah berlakunya. Lah rupa-rupanya dekat sekolah lain, bukan sekolah tu. Dan jangan lupa kad pengenalan anda. Ya, betul. Jangan dah tertinggal kat rumah, dah balik kampung, tinggal kat rumah pula. Okey, jadi itu seberingkas sebagaimana warna-warninya kisah kami ini, warna-warninya kami berdua pada hari ini. Kami tidak juga ketinggalan untuk berkongsi dengan anda apa yang telah disediakan oleh wartawan kami Syikin, warna-warni PRU. Kita saksikan. Kemeriahan kempen pilihan raya ke-15 kali ini dapat dilihat di merata negeri di seluruh Malaysia. Ianya seakan pesta yang dinantikan setiap 5 tahun sekali. Tanpa mengira siang atau malam, penyokong parti-parti politik bertungkus lumus membuat persiapan memasang bendera dan kain rentang di mana sahaja. Tradisi ini menampakkan kerjasama dan menyemarakkan lagi semangat penyokong untuk keluar menunaikan tanggungjawab kepada negara. Saya gembira bersama jentera parti, terutamanya bila berkempen pada pilihan raya. Jadi kita dapat bersama-sama dengan wanita dapat menggerakkan jentera parti. Sebab tulang belakang parti merupakan wanita. Seronoknya bila berkempen ni sebenarnya saya boleh katakan lebih kepada semangat, dan juga kita nampak jentera wanita ini bersatu hati untuk menentukan kemenangan parti. Wanita ni mempunyai peranan yang lemah lembut, yang dia boleh buat kerja macam berkempen dari rumah ke rumah. Setakat hari ini mencegah macam kami menyediakan bahan-bahan kempen kan, dan merupakan support yang kuat lah. Prinsip kami dalam berparti ni, walaupun kami berbeza ideologi, tapi silaturahim kami bersama terhadap kawan, kami masih boleh duduk minum kopi bersama. Jadi kita hormati prinsip masing-masing, dan harus benda ni kita utamakan mandat rakyat. Di mana rakyat nak, kerajaan mana yang rakyat nak, itulah pilihan rakyat. Jadi maka kita akur dengan mandat yang diberi oleh rakyat. Bahang hangat pilihan raya ke-15 kini sudah sampai ke muncaknya. Apa jua perbezaan pendapat dan ideologi politik, perkara yang paling penting adalah kita harus menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Saya merah, awak hijau. Tak ada kaitan dengan mana-mana parti politik. Apa-apa pun, bahang PRU ke-15 ini semakin dirasakan, dan ayuh kita bersama-sama menjalankan tanggungjawab dan juga tugas kita sebagai rakyat Malaysia. Okey, satu lagi saya nak ingatkan, alhamdulillah kalau kita lihat tahun ini politik kita ataupun pendapat politik kita lebih matang dan lebih terbuka. Alhamdulillah, syukur, dan kita tidak mengharapkan sebarang kekecohan atau apa-apa jua berlaku, tidak kira apa jua keputusannya. Betul tu. Kalau nak bandingkan parti politik boleh, tapi jangan banding
bandingkan pasangan anda. Bijak sekali membuka topik kita pada hari. Jangan bandingkan pasangan bersama dengan tamu kita sebentar saja lagi. Kalau anda ada sebarang komen dan juga pendapat nak berkongsi kemeriahan perbincangan kami, lakukannya di Facebook kami Wanita Hari ini TV3 dan juga Instagram kami WHI TV3 untuk pasangan di rumah sana yang menyaksikan kita kerana hari ini semuanya cuti. Betul. Tapi saya secara peribadi rasakan memang tak patut sangat-sangat untuk kita bandingkan pasangan kita. Sebab kalau kita sendiri dibandingkan, mesti kita tak suka, mesti kita rasa tak seronok kan. Jadi kenapa kita nak bandingkan pasangan kita dengan orang lain? Okey, baik. Kita akan terus bersama dengan tetamu kita sebentar sahaja lagi. Apa kata kita berehat seketika? Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Baik, kembali bersama kita di Wanita Hari ini. Kita tahu ramai yang sedang dalam mood bercuti tapi dalam juga kemeriahan pilihan raya. Tapi hari ini hikayat perkahwinan kita nak bincangkan jangan bandingkan pasangan. Apa pendapat anda? Ayo kongsikan bersama dengan kami di laman Facebook Wanita Hari ini TV3. Dan sebelum kita perkenalkan tetamu kita di studio dan juga dalam talian, apa kata kalau kita saksikan terlebih dahulu rangkuman video TikTok yang sempat disediakan oleh wartawan kami Madiha. Takkan pernah berhenti mencintaimu sampai aku mati. Aku akan selalu setia menemanimu setiap waktu. Okey, macam mana nak dapat hati yang bahagia? Salah satunya, jangan bandingkan. Jangan bandingkan hidup kita dengan hidup orang. Jangan bandingkan pasangan kita dengan pasangan orang. Jangan bandingkan anak kita dengan anak orang, rumah kita dengan rumah orang, kereta kita dengan kereta orang, kerjaya kita dengan kerjaya orang. Jangan bandingkan. Apabila kita mula fokus sahaja kepada kehidupan kita, insya-Allah mudah untuk hati kita bahagia. Rata-rata mengatakan bahawa sebenarnya jangan kita bandingkan pasangan kita. Dan saya pun tak nak elaborate lebih panjang lagi Farin sebab kita nak dengar pendapat tetamu kita pada hari ini. Dan tanpa membuang masa lagi Farin, ayo kita perkenalkan tetamu kita di studio. Kita bersama dengan yang di hujung sana terlebih dahulu, Yang Mulia Tengku Ngah Putera dan pasangannya Adila Idris. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Farin sweet je kita tengok. Itulah dia. Pasangan ni dah berumah tangga selama 25 tahun. #relationship goal. Dan sempat juga kami bergurau tadi, ini kalau yang abang dah pakai tanjak ni dah jadi macam nak bersanding lagi dah. Tapi ini cukup menarik. Rahsia ataupun formula 25 tahun bertahan, pastinya sepanjang perjalanan tu ada juga terbit isu sebegini. Membanding-bandingkan pasangan. Okey, kita nak tanya, mungkin kita daripada Kak Dila dulu lah. Tentang bandingkan pasangan ni. Pernah ke berlaku di terberlaku? Okeylah, sebenarnya orang kata kalau dalam melayari rumah tangga ni memang macam-macam lah kan. Kita tengok macam-macam pasangan yang ada. Macam kami ni sebenarnya kami sederhana sahaja. Ya, kalau nak membanding-bandingkan tu pun rasanya tak pernah pula lah saya tengok elok saja. Alhamdulillah. Walaupun ada yang macam rupa pelakon Korea ke apa-apa, tapi ini juga yang di hati. Menjadi pujaan hatiku. Menjadi pujaan. Tak adalah pula nak membanding-bandingkan. Habis memang itu dah jodoh kita kan. Kalau kita nak membanding-bandingkan dengan yang lebih muda, memang dah tak boleh lagi dia nak balik muda. Betul tak? Boleh ke yang? Tapi awet muda ni. Jadi orang kata apa yang kita dah ada tu kita terimalah seadanya dan cuba orang kata memperbaiki apa-apa yang terkurang tu. So far belum adalah nak membanding-bandingkan daripada segi handsome apa. Semua dah ada insya-Allah, semua dah ada insya-Allah. Kak Adila ni dia cakap je pun sedap. Saya tengok akak pegang abang ni tu macam nak rapat aja ke situ. Rapat
Ingatkan je sebenarnya. Tapi mungkin Abang Tengku sendiri boleh kongsikan juga tentang topik kita pada hari ini. Bagaimana sebenarnya sebagai seorang lelaki pentingnya untuk tidak membanding-bandingkan isteri dengan orang lain. Apatah lagi apabila kita meningkat usia, semakin banyak benda yang kita rasakan macam pasangan kita ni tak ada ataupun dulu ada, sekarang dah tak ada. Okey, itulah kita kahwin dah 25 tahun dah. Nak bandingkan tu kan, nak tahu nak jawapan jujur ke? Jujur. Tak ada, kalau nak bandingkan, kalau kita bandingkan sekarang dia dengan wanita lain, tak adil lah, tak adil. Pasal kita ambil dia dulu memang bentuk apple kan. Apple. Habis sekarang bentuk apa bang? Pineapple. Nakal dia. Dengar tu. Tapi pineapple pun manis. Pineapple ketika waktu itu pineapple. Waktu itu apple. Dia apple kan, muda lah kan apple. Jadi kalau kita nak bandingkan dia sekarang dengan wanita muda, tak adil lah, tak adil. Kita pun dah berumur kan. Jadi orang dia pun tengok kita pun dulu pun tengok kita macam manggis kan, macam manggis. Tapi hari ni macam durian. Jadi lain. Tapi apa pun kita tak boleh lah bandingkan. Kan kita banding. Tapi memang kita akan melalui, lelaki akan melalui ini. Lebih-lebih lagi usahawan ni kan melalui ini. Macam-macam dugaan datang kan. Tapi kalau kita tengok balik kan apa yang dia dah buat untuk kita selama 25 tahun tu. Tak adil lah, tak adil. Itulah. Okey, saya kata kunci dia tak adil lah kita nak membandingkan. Okey. Tetapi ada orang katalah lelaki selalunya matanya tu membandingkan kalau ceritanya tentang kecantikan wanita, tentang rupa paras dan sebagainya. Okey, saya nak Abang Tengku ulas lebih lagi tentang mengapa kita sebagai seorang lelaki tidak sepatutnya nak membanding-bandingkan, nak tekankan tentang jasa-jasa lain, kasih sayang yang lain tu kena tekankan. Kan kita lelaki kita suka mengagumi tau. Kita mengagumi. Cantik kita kagum. Ini ayat selalu power ya. Betul. Kita Setuju. suka mengagumi. Tapi kita kena tahu kita tak boleh memiliki. Pasal kita telah dimiliki. Saya suka lah ni. Faham? Jadi kita tak boleh. Jadi kita tak boleh angau. Masalah kita apabila kita ini terpesona dengan wanita lain kerana kita angau. Angau je. Tapi lepas kita dah memiliki, besok kita akan bergaduh balik semula. Jadi tak guna. Jadi apa yang kita dah lalu 25 tahun ni, kita nak balik semula perkahwinan yang muda lagi susah. Pasal masing-masing color belum nampak lagi. Bila dah 25 tahun baru nampak color. Jadi saya dengan dia anak 4 kan daripada mengandung sampai lahir sampai besarkan anak. Dia tak campur, dia tak kacau saya. Even nak pergi bersalin pun dia bawa kita sendiri. Allah. Steady je Kak. Nasib baik dia cakap macam tu. Selalu dia cakap dia yang buat semua. Saya gurau dia. Tapi apa pun sampai anak 4 dia pergi hospital sendiri. Jadi kalau saya nak cari online, boleh ke saya lawan macam itu tu kan. Itu membuatkan saya break tarik handbrake. Tak boleh lah ni, nanti nak kena lampin anak, tak pandai kita. Dia yang buat semua. Okey, saya suka benda tu sebab apa sahaja yang kita ada tu kita perlu hargai dan patut kita hargai sebenarnya. Kalau nak dibandingkan dengan orang lain, mungkin lebih cantik, mungkin lebih slim, mungkin lebih itu, mungkin lebih ini, tetapi apa yang kita ada tu lebih daripada segala-galanya. Package pasangan tu sebenarnya bukan semata-mata rupa. Bukan rupa. Kan dia banyak lagi benda-benda lain sebenarnya kita perlu hargai dan perlu kenang lah. Itulah kahwin 25 tahun tu. Kalau tidak kan tak lama 25 tahun. Alhamdulillah. Tapi betul, inilah sebenarnya resepi yang kita semua nak untuk berkekalan, bukan saja 25 tahun tetapi sehingga ke akhir hayat kita. Farin, banyak lagi sebenarnya yang kita nak tanya kepada pasangan 25 tahun kita ni. Tapi sebelum tu sudah pun terhubung di dalam talian seorang lagi tetamu kita, iaitu Ustaz Azam Al-Kankari. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, apa khabar? Semua sihat ke? Sihat. Ustaz sihat ke Ustaz? Suara macam tak sihat tu Ustaz. Tak. Saya okey je. Cuma doakanlah semua penonton wanita hari ni. Saya ada masalah peti suara. Doakan yang baiklah untuk saya ya. Moga tak ada apa-apa yang serius insya-Allah. Baik, insya-Allah. Saya ingat dapatlah video call dengan Ustaz, tapi dengan suara pun jadi Ustaz. Selepas rindu kita. Saya mungkin ada masalah sikit, tapi insya-Allah saya ingat nak ke sana, tapi KL macam jam pula kan. Minta maaf lagi insya-Allah. Nak balik mengundi lagi? Betul lah. Silakan.
silakan. Macam mana? Okey, baik Ustaz. Mungkin Ustaz boleh kongsikan terlebih dahulu sebab topik kita pun jangan bandingkan pasangan. Mungkin Ustaz boleh kongsikan tentang betapa pentingnya untuk kita semua pasangan yang berumah tangga ni untuk tidak membanding-bandingkan pasangan kita dengan orang lain. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah Muhammad. Terima kasih. Ya, Fahrin, Uyaina dan juga kedua-dua mempelai. Ya, telah berapa 20 tahun lebih. Masya Allah. Ya, Adila, Idris dan Tengku dengan Putra. Luar biasa yang mulia. Saya tengok hebat ni kedua mempelai ni. Masya Allah. Ini ikon kita lah, insya Allah. Baik, sebenarnya kalau kita melihat kepada bandingkan ataupun perbandingan pasangan ni, sebenarnya nak banding, orang ni banyak berbanding-banding ni. Dia ada F&B, bukan food and beverage. Okey, apakah itu? Apa F pertama, fizikal. Orang suka bandingkan dari segi bentuk fizikal. Sebagai contoh, awak tengok bini orang tu cantik je badan awak tu, ya Allah, contoh. Maknanya orang kita ni suka bandingkan fizikal. Hakikatnya kita yang tak nak suruh isteri kita pasang body, contoh kan. Lepas tu kita kena invest sikit lah untuk pasangan kita. Kita nak cantik pasangan, kenalah invest untuk mereka. Itu F yang pertama, fizikal. Dari segi rupa paras dan sebagainya. Jangan bandingkan bab-bab macam itulah. Yang kedua, orang suka banding apa? Ini berdasarkan saya tanya-tanya di Facebook saya, Instagram Azhar Kari, ramai orang cakap macam ni. And yang kedua, nilai pekerti. Ini ada juga orang begini. Dia suka bandingkan orang dari segi nilai. Nanti dia kata, awak tengok apa suami orang tu baik aja. Tengok dia bukakan pintu untuk isteri dia. Awak tak buka pun pintu untuk saya. La ilaha illallah. Kan? Ini contoh. Maknanya dia suka bandingkan pasangan dia dengan orang lain. Ini pun masalah juga. Dan P yang terakhir adalah bakat. Bakat pasangan kita ni Allah bagi masing-masing. Ada orang memang Allah beri pasangan isteri yang pandai masak. Kita jangan bandingkan isteri kita dengan orang lain. Kita jangan pandaikan suami kita ni barangkali memang jenis pandai bercakap aja kan, tapi tak reti nak buat kerja. Contoh, jangan kita bandingkan dengan pasangan lain. Sebab orang yang suka membanding-bandingkan ini kebanyakannya orang seperti mana kedua pasangan tadi, Puan Adila dan juga Yang Mulia Tengku tadi mengatakan tidak menghargai seorang. Ini masalahnya. Bila mana kita tidak menghargai pasangan kita. Saya sonok tengok tadi kan macam mana buat pasangan semesti bila bersalin dan sebagainya, kita kena pandai menghargai lah. Itu sebab Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis, Nabi kata sebaik-baik daripada kalangan kamu ialah yang paling baik terhadap pasangannya. Betul. Dan aku adalah yang terbaik terhadap pasangannya. Hadis Ibnu Majah. Maknanya kita kena terbaik dengan pasangannya. Dan saya nak kongsikan juga apakah tipsnya. Mungkin kejap lagi kot. Sekejap lagi, betul. Sekejap lagi Ustaz. Baik. Rindu saya nak menatap wajah Ustaz ni. Tapi tak apa Ustaz. Alah tengok kat IT je lah. Terima kasih untuk jawapan tadi. Kita nak dengarkan juga pendapat daripada orang ramai tentang topik kita hari ini. Kita dengarkan. Okey, pada pendapat saya lah. Okey, ada setengah family tu dia ada juga banding-bandingkan. Contoh antara mertua ke menantu ke, ada setengah tu dibandingkan suami orang lain dengan suami kita sendiri. Tapi kalau ikutkan dia tengok antara pasangan tu juga. Lelaki tu adakah dia bertanggungjawab atau tak, perempuan bersama bertanggungjawab ke tak. So kalau sama-sama saling faham, ikut tanggungjawab masing-masing. So tak adalah kot, rasanya tak ada kot istilah nak banding siapa baik, siapa tak, siapa ni ke tak kan. Tapi walau macam mana pun akhirnya kita kena terima kat pasangan kita macam mana. Saya rasa tak perlu. Sebab dia depends on diri kita juga. Kenapa kita nak bandingkan pasangan orang lain kan? Kalau orang lain, dia depends on hati kita. Kita boleh menerima pasangan kita macam mana. Kalau orang tu boleh beri lebih, kenapa kita nak bandingkan pasangan kita perlu beri lebih pada pasangan seperti pasangan lain? Saya rasa tak perlu sebab setiap individu dia ada kelebihan dia masing-masing. So kalau untuk kita banding-bandingkan tu, bagi saya kita tak perlulah bandingkan. Okey, kalau akak lah ada dalam situasi contoh macam suami akak bandingkan akak dengan perempuan lain ke apa, mungkin akak cari cara macam mana akak nak buat diri akak better dekat pandangan mata dia. Apa yang dipandang orang lain tu apa yang kita tak ada. So mungkin kita boleh buat lagi better. Tapi kalau akhir lelaki suami tu juga pandang seperti orang lain, dia tengok kita tak perfect apa, better undur diri je lah, tak boleh buat macam mana sebab benda tu makin akan jadi teruk. So dalam satu hubungan tu mungkin tak kekal lama lah kalau jadi macam tu. So
sekiranya saya berada di situasi itu, saya mungkin akan cuba berbincang lah. Berbincang, berfikir betul langsung. Sekiranya saya ada terasa. Kadang-kadang perempuan biasalah mesti ada terasa kan nak ke arah macam tu. So, kita akan berbincang pasangan kita lah betul langsung dan mungkin kita akan fikir something yang the better way for the future. Kalau saya ada berada dalam situasi itu, kalau saya dibandingkan dengan orang lain, mungkin saya akan rasa kecil hati. Tapi kita terima je lah pembandingan tu dan kita akan perbaiki diri kita supaya jadi lebih baik lagi. Tapi kecil hati tu mesti ada lah kalau suami kita bandingkan kita dengan orang lain ke, dengan perempuan lain ke. Terasa kecil hati tu mesti ada lah pada setiap isteri kan. Itu dia pelbagai pendapat mereka di luar sana tentang ada yang kecil hati, terima untuk memperbaiki diri dan sebagainya. Okey, kita nak kembali kepada Ustaz Azam. Ustaz, sambungkan tips-tips tadi Ustaz dan juga secara ringkasnya bila masa ataupun bila mananya dibolehkan untuk kita membandingkan dan bagaimana cara terbaik. Oh, boleh mana tahu ada caranya. Okay. Betul. Sebenarnya Fahrin, para penonton semua ya, bila mana kita membandingkan contoh ya, ada satu kaedah kalau kita melihat contoh. Tengok pasangan tu. Kita cakap dengan isteri kita, yang cuba tengok pasangan tu. Bagusnya dia banyak bersedekah. Bagusnya dia banyak menyumbang untuk anak yatim. Makanya kita membandingkan dari segi amalan seorang, maka ini bagus untuk fastabaqul khairat, untuk kita berlumba-lumba untuk buat kebaikan. Ini bagus. Maknanya mungkin tengok pasangan tu bantu anak yatim, pasangan tu banyak sedekah, pasangan tu banyak melakukan kebaikan. Jadi kita bukanlah jealous, tapi kita nak berusaha untuk melakukan seperti itu. Ini adalah banding yang baik untuk kita mengajak keluarga kita bersama untuk membantu. Tetapi kita takut ya, kita membanding-bandingkan sehingga kita dengki dengan orang. Ini bahaya. Itu sebab kita membandingkan pasangan si kita dengki sampai kita cemburu dan akhirnya kita tidak boleh menerima apa yang mereka dapat seperti mana mereka dapat dan kita kata aku pun nak juga macam tu dan akhirnya tindas menindas. Ini tidak elok. Sebab dalam pasangan, tak kira pasangan lelaki ataupun suami dan sebagainya, kita kena pandai membezakanlah antara mana banding yang baik dan mana yang tak elok. Dan sebenarnya kenapa orang suka banding-banding? Sebenarnya bahasa ini ada dua benda lah nak kongsikan. Pertama, kita ni supaya tidak membanding-bandingkan pasangan ini. Pertama, kita mesti hormat pasangan kita. Ini yang paling penting. Hormat pasangan. Kenapa kita nak bandingkan pasangan? Sedangkan itu Allah beri yang terbaik. Dan yang kedua adalah hargai pasangan kita. Mana kita orang yang bersyukur, kita akan menghargai. Cacat cela pasangan kita. Buruk mana pasangan kita. Busuk mana pasangan kita. Itulah pasangan kita yang Allah pilihkan untuk kita. Itu sebab kita kena sentiasa bersangka baik dengan Allah. Kerana Allah beri itu yang terbaik untuk kita. Kita ni banyak mencari perbezaan. Hakikatnya kurang untuk mencari persamaan. Kita kena cari persamaan. Rumah tangga bukannya perlombaan. Tetapi rumah tangga adalah saling lengkap melengkapi. Ada itu sebab tuan perempuannya, para penonton, saya nak kongsikan ada 3 benda bagaimana tips untuk kita supaya tidak membanding pasangan kita. Okey, baik. SMS. Ustaz, boleh teruskan atau tidak? Boleh, tapi seringkasnya Ustaz sebab kita pun dah tak cukup masa. Okey, baik. S yang pertama, kita kena sangka baik. Itu yang paling utama. M yang kedua, apa dia? Mengenang jasa pasangan. Susah payah bersama. Dan S yang terakhir, saling mendoakan pasangan kita. Dan bila mana kita jaga 3 perkara ini, insya-Allah kita akan lebih menghargai pasangan dan tidak membandingkan pasangan orang dengan pasangan kita. Wallahu alam. Moga keluarga kita ingat kebahagiaan kita acuan kita. Jangan jadikan kebahagiaan orang sebagai kebahagiaan dan juga KPI kebahagian kita. Wallahu alam. Cantiklah Ustaz. Terima kasih banyak. Padat, ringkas. Ya, betul. Tapi sebelum kita membuat konklusi untuk topik kita pada hari ini, mungkin sedikit daripada Kak Adila dan juga kepada Abang Tengku. Tentang kalau kita tengok sekarang kan ada social media. Semua orang duk post di social media tentang pasangan mereka sweet, romantik dan sebagainya. Kalau tak post maknanya pasangan tu tak sweet, tak romantik. Hakikatnya kita sahaja yang tahu betapa baiknya pasangan kita luar dan dalam. Mungkin Kak Adila ada sesuatu yang nak sampaikan kepada mereka semua. Okey, tentang social media ni Kak Adila pun suka. Macam-macam cerita yang. Tapi pada Kak Adila macam sebab Kak Adila tahu suami Kak Adila ni seorang usahawan ya. So Kak Adila tak adalah orang kata nak
asyik hari-hari nak tunjuk hari ni kita dengan suami kita pergi ni, buat ni, kita pergi shopping ni, kita pergi beli ni, tak ada. So pada Kak Dila, apa yang perlu Kak Dila kongsikan untuk dengan rakan-rakan di Sokmed Kak Dila tu, kadang-kadang apa yang perlu je, macam kadang-kadang bila aktiviti kami bersama, macam sekarang ni kami suka main bowling anak beranak, macam tu Kak Dila akan keluarkan, ataupun mungkin hari ni masak apa, sebab memang suka masak kat rumah kan. Jadi pada Kak Dila tentang mereka-mereka yang suka nampak sweet hangat, sweet hangat katanya kan. Pada Kak Dila, that is their own choice. Betul. Okey, itu dia punya pilihan. Mungkin kalau dia tak tunjuk, dia tak rasa alamak, macam dia tak rasa tak sedap hati kalau tak tunjuk. Aku mesti nak tunjuk. Hari ni aku mesti nak tunjuk aku dengan laki aku buat apa. Aku mesti nak tunjuk aku beli apa hari ni. Mungkin itu boleh membahagiakan dia. Kita tak tahu di sebalik itu, kita tak tahu ya. Tapi asalkan itu membahagiakan dia, so that is for her lah. Betul, dan for her or him lah. Betul. Tak, benda tu membahagiakan dan dia pun tak membandingkan dengan orang lepas lain. Lepas tu dia tak kacau kita. Dia tak pakai duit kita pun. Yang penting ayat power dia, tak kacau laki maknya. Saya suka ayat last tu. Baik, dan sedikit daripada Abang Tengku sendiri untuk orang kata memberi peringatan kepada kita semua supaya kita lebih menghargai pasangan dan tidak membandingkan pasangan kita dengan orang lain. Silakan. Bila kita kat rumah tu, isteri kita akan hidang kita makan kan. Tapi bila kita kat luar tu, kita kena serve dia pula. Kita tak boleh lah suruh dia serve kita kalau kat luar. Betul. Kita serve dia. Kita buat dia macam permaisuri kita. Kan apa tu, kalau udang tu potongkan kulit dia, kalau ikan kita kena buat. So sweet. Bukan tak payah tunjuk kat media sosial lah. Bila tunjuk kat media sosial nanti orang akan test kita. Betul. Lagi kita tunjuk, lagi orang cuba kita. Jadi buat apa kita menyusahkan diri kita apabila ramai orang, bukan ramai orang suka kita pun, ramai orang akan iri hati kat kita. Jadi ada lebih baik tak perlu tunjuklah. Ataupun berpada-pada. Baik, sebelum kita akhirkan kita punya perbincangan pada ini, satu perkataan yang Kak Dila nak gambarkan Abang Tengku, dan Abang Tengku juga satu perkataan yang menggambarkan Kak Dila. Kak Dila, go first. Amboi, susah ni. Satu je. Okey, pada saya, suami saya inilah yang paling sweet. Alah. Forever and ever. Okey, Abang Tengku pula? Pada saya kan, isteri saya ni kan susah nak cari ganti lah. Susah nak cari ganti. Pasal dia dah jaga anak-anak sampai 25 tahun tanpa menyusahkan saya. Jadi kalau saya nak cari yang lain tu kan saya pun tak yakin saya boleh dapat. Ada ke? Betul. Sekejap. Banyak sebut lah ni. Banyak sebut lah ni tiba-tiba. Mana butang baju? Alah. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Kak Adila Idris kita dan juga Abang Tengku Ngah Putera Yang Mulia Tengku Ngah Putera, dan juga kepada Ustaz Azam Al-Kankari atas perkongsian pada hari ini. Apa yang baik kita jadikan tauladan buat kita semua, dan apa yang buruk kita jadikan sempadan. Baik, kita ucapkan terima kasih sekali lagi, dan sekarang ni kita nak bersama dengan Fahrin Ahmad dan seorang lagi tetamu untuk sesuatu yang menarik buat anda semua. Silakan Fahrin. Baik, tiba-tiba saya hilang kat sana kan. Tapi apa, terima kasih sekali lagi kepada Kak Dila dan juga Abang Tengku bersama kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Dan untuk itu juga kali ini saya bersama dengan seorang lagi tetamu yang ini sungguh kacak bergaya. Pengacara Hello Dr. Gigi. Zain Zaini. Apa khabar Zain? Khabar baik, terima kasih Farid. Okey, kabarnya dah pun ke udara satu episod tempoh hari, dan ramai yang terus memberikan perhatian untuk Hello Dr. Gigi. Tapi ramai yang terus ingin tahu tentang program ini. Boleh kongsikan bersama dengan penonton? Okey, terima kasih program WHR dan juga semualah yang kata orang tu menyokong program ini. Ni minggu ni episod kedua dah sebenarnya. Program ini namanya program Hello Dr. Gigi. Kita memang akan membincangkan aspek tentang penjagaan mulut kita macam mana, gigi kita macam mana, lidah kita macam mana, dan segala persoalan anda dekat rumah tu tentang penyakit gigi ke, sakit gigi ke, gusi ke, lidah ke, kita akan jawab dalam program Hello Dr. Gigi yang berlangsung setiap Isnin. Okey, pukul 10.50 malam di TV3. Sebab saya tahu Farin, ramai orang kat rumah sana rasa macam alamak, malas nak jumpa doktor lah kan. Segan nak jumpa doktor, takutlah. Tak apa, kita bawa Dr. Gigi datang rumah kita. Tengok puas-puas, kita akan jawab semua soalan anda dalam program itu. Zaim tanyakan untuk anda.
No worries, be happy. Kalau ada soalan DM juga Zaim. Boleh, kita tanyakan. Okey, tapi seperti mana kita lihat di hadapan kita ni, ubat gigi Sensodyne Repair and Protect. Bagaimana ia boleh membantu mengatasi gigi sensitif? Gigi sensitif ni salah satu masalah juga. Masalah besar sebenarnya. Dia antara tahu tak tahu je. Ramai juga sebenarnya penonton kat rumah tu yang memang mengalami gigi sensitif. Tapi kita tak perasan. Tapi dengan ada ubat gigi Sensodyne yang kami tawarkan hari ini untuk anda, di mana ia ada satu bahan namanya Novamine. Ia adalah satu produk yang boleh membantu mewujudkan satu lapisan dekat atas permukaan gigi kita. Jadi kalau selama ini anda makan rasa ngilu, minum rasa ngilu, sakit gigi sebab makanan macam manis ke, masin ke, sejuk ke, sakit-sakit kan, tak apa. Ubat gini boleh membantu mengurangkan rasa tak selesa setiap kali kita makan, minum dan sebagainya. Maknanya ada situasi di mana orang minum ais tu lepas tu sakit sangat rasa. Makan denyut rasa. Tak boleh. Itu bermakna mereka menghadapi masalah gigi sensitif. Ya, sama ada serius atau tak serius saja. Okey. Baik, itu antara simptom-simptom yang dapat kita perhatikan. Dan bagaimana ubat gigi ini boleh membantu lagi permasalahan lain selain daripada gigi sensitif ni? Ya, sebab ramai orang belum faham lagi kan. Gigi sensitif ni dia macam rasa macam menyucuk-jucuk kadang-kadang. Dia contoh macam makan makanan manis, rasa sakit. Makan yang masin sakit. Ada orang yang hirup udara sejuk pun dia rasa sakit kat mulut dia. Itu antara tanda-tanda yang boleh mengakibatkan gigit dan sakit. Dan kita bila gigi kita sensitif kan, nak makan tak ada mood, nak bercakap tak ada mood, nak senyum tak ada mood, betul? Tapi kalau pakai ubat gigi kita pada hari ini, ia akan membantu mengurangkan rasa sakit. Sebab ada bahan Novamine tu Farin. Okey, try dulu. Dia ada satu lapisan yang akan melindungi kita punya permukaan gigi. Gigi. Okey, bermakna telah berlakunya kerosakan pada gigi kita. Okey, selain daripada tentang gigi sensitif juga, dalam Hello Doktor Gigi ni, daripada pengalaman Zaim sebagai pengacara, apa isu-isu lain yang menarik perhatian Zaim yang boleh dikongsikan dengan penonton yang mungkin ramai yang tak tahu? Ya, kita selalu ambil mudah kan. Kita jumpa doktor gigi bila kata anda jumpa doktor gigi. Farid bila tak tahu kan? Saya rahsia. Rahsia. Pasal dah lama tak jumpa. Saya pun rahsia juga. Kita sama-sama berrahsia ya. Tapi dalam program ini sebenarnya kita akan membantu anda menjawab semua soalan. Contoh, paling simple sebenarnya kalau kita cakap tentang penggunaan peralatan gigi. Berus gigi kakak pakai macam mana? Dah kembang ke? Dah berlubang ke? Kan? Kata-kata dah warna hitam ke? Kan? Dah tak bagus kan? Ubat gigi apa kita pakai kena fikirkan juga. Ya? Soft, medium, hard pun kena fikirkan juga. Sebab bukan gigi saja. Contoh, kita punya lidah. Lidah kita pun kalau banyak bakteria, kuman dan sebagainya pun boleh membantu merosakkan lagi gigi kita. Bila gigi kita tak sihat, kita punya mulut pun berbau. Nak senyum pun tak yakin. Mood tak ada. Fizikal kita pun rasa teranaya macam tu kan. Ya, rasa anaya. Berpunca kerana gigi. Gigi punya punca, satu badan tak cantik, tak handsome. Jadi kita kena pastikan kita sentiasa kena elok serba segi. Gigi ni mahkota kita semua. Bukan rambut je Farid, gigi. Kalau tak ada gigi kakak, abang tuan perempuan nak senyum macam mana? Kau ingat kita budi je manjang. Okey, ringkas. Kita masih ada masa lagi. Tapi kalau tentang nafas berbau ni, ada tak kita bincangkan juga di dalam doktor gigi ni? Nafas bau kenapa? Mungkin kakak, abang-abang korang tak pernah gosok lidah. Gosok lidah penting, gosok gusi penting, atas gigi punya lelangit pun penting. Dalam program ni kakak, kita macam rasa macam kita refresh our mind balik untuk mengetahui cara memberus gigi yang betul dan apakah tips pantang larang, amalan yang kita lakukan untuk kita pastikan gigi kita sihat selama-lamanya. Sekali rosak Farin, susah nak baiki. Bila nak baiki kakak, abang tuan dan puan, kosnya banyak. Jadi kita boleh bantu menggunakan produk ditawarkan dan mendapat info yang terbaik dalam program yang akan disiarkan hari Isnin ini. Okey, hari Isnin 10.50 malam. 10.50 malam. Setiap Isnin 10.50 malam, tentunya di siaran favourite ramai orang lah, TV3. Okey, kata-kata akhir daripada Zaim dan di mana mereka boleh dapatkan info yang lebih lanjut mengenai ubat gigi Sensodyne Repair and Protect ini. Ya, menangkan Zaim pun tak lama kat sini, hanya 6 minit begitu saja kan. Sempat. Jadi, untuk tahu info lanjut tentang masalah gigi anda, sensitif ke tidak dan sebagainya, terus layari saja www.sensodyne.com.my. Dalam tu tuan-tuan boleh cek ada tips, ada punca, ada solusi macam mana untuk kita memperbaiki dan mengurangkan rasa sakit gigi yang sensitif. Atau nak one-to-one session bersama saya dengan doktor, boleh. Jumpa kami hari Isnin ini pada jam 10.50 malam, tentunya di TV3. Pastikan anda tonton. Okey, dan sekali lagi www.sensodyne.com.my. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Zaim bersama kita pada hari ini. Saya rupa pun dah macam doktor gigi dah. Nantilah dia.
Nanti. InsyaAllah. Hello Dr. Gigi, jangan lupa. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Zaim dan juga Sensodyne, dan kepada anda penonton-penonton wanita hari ini. Kami ada satu paparan yang istimewa yang kami ingin kongsikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia yang saya kasihi. Tanggal 21 Ogos 2021. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, saya menggalas tanggungjawab untuk menerajui negara. Dan ia bukan satu tugas yang mudah. Saya mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ketiga dalam penggal yang sama dari peralihan 3 kerajaan dalam tempoh 3 tahun adalah episod gelap kepada negara. Waktu itu, kita berhadapan ancaman pandemik COVID-19. Jumlah pesakit harian mencecah puluhan ribu, mengorbankan ratusan rakyat sehari dan menyebabkan fasiliti perubatan hampir lumpuh. Tidak cukup dengan itu, negara berhadapan krisis ekonomi. Jumlah pengangguran meningkat lebih 700,000 orang. Banyak sektor perniagaan terpaksa gulung tikar dan rakyat hilang mata pencarian. Justru saya bertekad, kita harus teguh bersama seperti sebuah keluarga untuk memulihkan negara. Atas kesedaran dan iltizam ini, pentadbiran saya melancarkan inisiatif Keluarga Malaysia. Sepanjang tempoh 15 bulan, inilah 15 inisiatif yang telah kita capai bersama. Kestabilan politik dan kesejahteraan sosial KDNK adalah yang terbaik di Asia Tenggara ini. Mengurangkan kadar pengangguran melalui 600,000 peluang pekerjaan. Setiap badan, terutamanya badan kehakiman, begitu juga legislatif, kebebasan mereka akan terus dipelihara oleh kerajaan hari ini. Kerajaan telah meluluskan gaji minima sebanyak RM1,500. Penubuhan Majlis Wanita Negara, institusi hakam di bawah Mahkamah Syariah dimantapkan lagi. Bayaran kenaikan gaji tahunan, tambahan khas sebanyak RM100 untuk penjawat awam. MA 63 diluluskan oleh kesemua ahli parlimen yang hadir. SJKP ini diperuntukkan akan dijamin oleh kerajaan. Hari ini keadaan bertambah baik dan kita mampu bergerak maju ke hadapan. Namun masih banyak yang perlu kita laksanakan untuk menjadi sebuah negara bangsa yang teguh bersama dan kembali dihormati di persada dunia. Pada 19 November ini, keluarga Malaysia akan melaksanakan tanggungjawab untuk memastikan negara ini terus ditadbir dengan baik. InsyaAllah, jika saya diberi peluang meneruskan pentadbiran ini, 4 iltizam saya untuk Malaysia. Pertama, menyatupadukan rakyat demi kesejahteraan dan kebajikan keluarga Malaysia. Kedua, menyuburkan kemakmuran ekonomi dan pembangunan negara. Ketiga, memelihara kesucian agama Islam tanpa meminggirkan agama lain selaras dengan perlembagaan persekutuan. Keempat, memperkasa integriti tadbir urus negara. Inilah iltizam saya untuk Malaysia demi kestabilan dan kemakmuran masa depan tanah air kita. Saya, Ismail Sabri bin Yaakob, dengan rendah diri
memohon kepada semua pengundi untuk memberi kepercayaan kepada saya dan Barisan Nasional menerajui negara bagi penggal akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus merahmati serta memelihara negara dan keluarga Malaysia. Ya Allah, sesungguhnya kepadamu kami berserah. Undilah Barisan Nasional. Terima kasih keluarga Malaysia. Wanita hari ini. Hari ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di Wanita Hari Ini. Dan sekarang ini Yana bersama dengan Dato' Azril Muhammad Razi, pengasas V Asia Cosmetic and Healthcare untuk berkongsi perkara-perkara yang hebat bersama dengan anda. Silakan Dato'. Terima kasih Yana, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Wanita Hari Ini. Yana, Alhamdulillah walaupun hari ini bercuti, saya percaya dan pasti ramai orang kat rumah tu tengah tengok TV. Jangan lupa ya, amalkan gaya hidup sihat, pemakanan seimbang, tambah-tambah lagi nak balik mengundi ni. Jangan lupa kalau boleh kita kena stay fit ya Yana. Dan bercakap mengenai kesihatan Yana ya, Alhamdulillah di HQ V Asia ya, saya menerima maklum balas yang baik daripada pengguna yang mana mereka amalkan produk V Asia. Alhamdulillah Yana, rata-ratanya menjadi pengguna setia dan saya percaya juga Yana, rata-rata penonton Wanita Hari Ini adalah pengguna setia rangkaian produk V Asia. Alhamdulillah ya, yang mana V Asia mendapat maklum balas yang sangat baik daripada pengguna. Mereka yang amalkan boleh keluar daripada kata orang tu permasalahan kesihatan ni, yang mana nak cantik pun dapat cantik Yana ya. Dan kalau kita tengok visual kat HTV Yana, senario biasa ya, nenek kita, kadang-kadang mak-mak kita di kampung ya, yang mana menyapu, buat kerja luar, kerja rumah dan sebagainya, cepat letih, cepat lesu, kurang bertenaga ya. Tambah-tambah lagi kalau kita tengok kadang-kadang bila naik tangga mulalah lutut rasa lengoh ya, yang mana sendi solat terpaksa duduk dan sebagainya, tak dapat solat dengan sempurna. Jadi bagi saya Yana, selain pada mengamalkan gaya hidup sihat, pemakanan seimbang ya, anda juga perlukan makanan tambahan, yang mana hari ini saya bawakan Platinum Drink V Asia ni Yana, lebih 10 tahun di pasaran. Alhamdulillah ya. Kalau minggu lepas kita kehabisan stok Yana, saya kira sangat-sangat menggalakkan dari segi penjualan. InsyaAllah minggu depan kita akan pasarkan kembali. Tapi bagi anda yang nak dapatkan produk Platinum Drink ni, nak bawa balik kampung untuk mak ayah, boleh dapatkan ya di toko-toko jamu ataupun boleh beli di Shopee ataupun Lazada. Sebab apa? Reseller kita masih ada available stock. Dan cuma Yana, saya nak bagi tahu kepada anda ya, antara intipati dalam Platinum Drink ni seperti buah mulberry, yang mana kita ketahui ya, khasiat buah mulberry ni sangat-sangat bermanfaat untuk kesihatan tubuh badan, yang mana ya di Amerika Selatan buah mulberry ni dianggap sebagai simbol kekuatan, kesihatan dan juga kecergasan, dan ianya merupakan buah yang mempunyai kadar antioksidan paling tinggi sekali berbanding buah-buahan lain ya, yang mana ianya juga mempunyai nilai perubatan yang sangat-sangat tinggi. Sebab tu kalau pengguna mereka amalkan Platinum Drink ni, mereka akan rasa lebih bertenaga, kemudiannya daripada segi tubuh badan ni rasa lebih sihat ya, yang mana sistem imunisasi badan tu lebih kuat Yana, dan juga ya kata orang tu susah untuk dapat penyakit-penyakit lain ya, seperti demam, sesama dan sebagainya. Sebab apa pentingnya anda juga jaga kesihatan ya, jaga pemakanan. Dan juga dalam Platinum Drink V Asia ni ya, ada syak cartilage, yang mana syak cartilage ni ya dapat membantu merangsang penghasilan glukosamin secara semula jadi. Sebab tu ya, kalau anda yang ada masalah lutut, sendi dan sebagainya, kadang-kadang naik tangga cepat letih Yana, bila mereka amalkan glukosamin secara semula jadi ni, syak cartilage ni dalam Platinum Drink ni, keadaan kesihatan mereka bertambah lebih baik ya, mana anda boleh dapatkan Platinum Drink ni di toko-toko jamu. Harga RM99 saja. Cara pengambilan sangat mudah Yana, 10 hingga 15 ml dah memadai ya. Formulasi tinggi antioksidan. Dalam ni juga ya ada buah acai berry ya. Jadi bagi anda ya Yana, kita insya-Allah selagi kita berusaha, kita berikhtiar, insya-Allah kita dapat kata orang tu jumpa jalan keluar ya bagi anda yang ada masalah kesihatan. Dan sebenarnya Platinum Drink ni bukan saja sesuai untuk orang yang sakit Yana, tapi kita semua yang inginkan kata orang tu kesihatan yang berganda ya, kecergasan tubuh badan, sebagai makanan tambahan ya, sumber vitamin dan nutrisi. Saya sangat cadangkan anda dapatkan Platinum Drink ni amalkan waktu pagi. Tu dia Yana. Dan juga yang kedua, hari ni saya bawakan Vitamix, yang mana Vitamix ni adalah tablet kunyahan Yana. Yang mana dalam Vitamix ni ada cendawan susu harimau ya, tiger milk mushroom, dan juga ya saka inci oil. Kita ketahui khasiat saka inci oil ni yang mana sangat bermanfaat untuk kesihatan tubuh badan ya, mempunyai hampir 50% daripada omega 3, 6, 9, dan juga ya 17 kali ganda lebih baik daripada minyak ikan Yana ya, sangat-sangat baik untuk kesihatan. Dan Yana, Vitamix ni sangat sesuai ya untuk anda yang kata orang tu tak suka minum jus ataupun tak suka makan produk-produk lain, tak suka kapsul. Sebab apa? Ini adalah tablet kunyahan, sangat-sangat sedap, sesuai untuk kata orang tu anak-anak yang masih bersekolah, yang nak amalkan untuk tenaga tambahan. Sebagai sumber vitamin juga sangat baik, sebab apa? Dalam ni juga ada campuran multivitamin, dan harga Vitamix ni hanyalah RM45 sahaja Yana. Dan seterusnya Yana, kalau kita dah pilih salah satu waktu pagi amalkan Platinum Drink ataupun Vitamix ni,
sebagai sumber vitamin dan nutrisi. Waktu malam ya, saya percaya dan pasti ramai juga kadang-kadang antara kita ada masalah angin dalam tubuh badan ni, kadang-kadang kolesterol berlebihan, masalah kesihatan dan sebagainya, dan tercari-cari ya petua-petua lama seperti mengamalkan bawang putih dan halia ya. Kita ketahui khasiat bawang putih dan halia ni dapat membantu membuang lebihan angin dalam tubuh badan. Jadi Yana, jus khasiat lega V-Asia ni ada 5 ramuan terbaik yang mana ada cuka apple, lemon. Kita ketahui lemon bersifat detoksifikasi semula. Jadi halia dan juga bawang putih ya sangat-sangat baik untuk membuang lebihan angin dalam tubuh badan dan juga kolesterol berlebihan ya. Dan juga ada ramuan madu yang mana kita ketahui madu ni sebagai sumber antioksidan juga dapat membantu menguatkan imunisasi tubuh badan. Dan maklum balas pengguna-pengguna saya yang mana mereka amalkan jus khasiat lega ni waktu malam Yana. Mereka akan kerap buang angin dan kemudiannya bila bangun esok pagi tu badan akan rasa lebih segar dan juga bertenaga, lebih energetik ya. Yang mana jus khasiat lega ni cara pengamalan yang sangat mudah, 10 hingga 15 ml pun dah cukup. Kalau anda nak amalkan lebih pun boleh, sebab apa ianya adalah minuman tambahan dan harganya hanyalah RM55 saja ya. Boleh didapati di seluruh toko-toko jamu yang berhampiran juga Yana ya. Dan yang terakhir hari ini Yana, saya bawakan lotion panas asli yang mana anda tercari-cari lotion urutan serbaguna, nak berurut kadang-kadang guna minyak terlalu panas ya ataupun melecet. Jadi lotion panas asli ni rumusan istimewa sebab apa sangat licin. Kemudian dalam juga ya ada herba-herba terbaik seperti halia, limau nipis, serai wangi, pegaga ya. Kesemua ramuan-ramuan ni sangat bagus sebagai lotion urutan serbaguna. Kemudiannya juga Yana dapat membantu mengurangkan rekahan ya. Bagi ibu yang dalam pantang, saya sangat cadangkan anda gunakan lotion panas asli ni. Kemudiannya Yana ya, nak berurut lutut, sendi ya, lengan-lengan badan, kadang-kadang juga anda mungkin pernah guna lotion lain di pasaran. Saya cadangkan anda cuba lotion panas asli ni sebab apa ya, keistimewaannya hangat, lebih hangat, kemudiannya sangat-sangat bagus untuk kecantikan kulit sebab apa ada ramuan seperti kolagen ya, sangat-sangat bagus. Dan kalau saya guna Yana waktu malam kat perut-perut saya ni, saya akan rasa kata orang tu kerap membuang angin juga, sangat-sangat bagus dan juga dapat membantu mengurangkan rekahan. Kata orang tu kadang-kadang kita banyak spare part kat perut ni Yana, jadi perut poncit dan sebagainya. Saya sangat cadangkan anda dapatkan lotion panas asli ni, harga RM26. Bagi wanita yang nak kurangkan kata orang tu menggelembir kat tangan ni, sangat-sangat bagus Yana ya lotion ni. Jadi untuk informasi lebih lanjut hari ini, boleh hubungi hotline kami 019 2444492. Saya ulang balik, 019-244-4492 untuk konsultasi secara percuma. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan V-Asia baru beli. Sebab apa? V-Asia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Yana ya, produk V-Asia juga telah mendapat penganugerahan sebagai super health brand dan juga super brand yang mana kualitinya sangat-sangat diakui. Anda tak perlu risau. Dan untuk kesihatan tubuh badan secara menyeluruh Yana ya, sebagai sumber vitamin dan nutrisi, jangan lupa dapatkan Platinum Drink V-Asia ni. Harga RM99 saja Yana. Vitamix, tablet kunyahan, ada sakat inci oil dan juga cendawan susu harimau, sangat-sangat bagus untuk kesihatan, menguatkan imunisasi tubuh badan ni penting sebab apa? Kita nak elak penyakit dan sebagainya. Harga RM45. Jus khasiat lega ni untuk penghadaman yang lebih baik, harga RM55 dan juga lotion panas asli V-Asia harga RM26 saja Yana. Terima kasih Yana dan jumpa lagi. Jangan lupa dapatkan di Shopee, di Lazada ataupun di toko-toko jamu yang berhampiran. Okey, baik, terima kasih banyak-banyak Dato' Azri Muhammad Razia atas perkongsian sebentar tadi. Kepada anda, kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini bersama Fahrin Ahmad. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Okey, kembali bersama dengan saya seperti yang Yana katakan bersama Fahrin Ahmad. Okey, baik. Dan kita masih ada lagi yang kami ingin kongsikan menjelang PRU kita pada hari esok, di mana demi untuk mendapatkan kepercayaan rakyat, mana yang harus diutamakan, dominasi politik atau keupayaan melaksanakan polisi. Saksikan diskusi Mandat Rakyat setiap hari jam 9 malam di TV3 dan juga boleh layari laman web Buletin TV3 di www.buletintv3.my untuk informasi lebih lanjut. Kita saksikan BT ini. Senario politik kerajaan memerintah yang tidak menentu mampu menjejaskan pentadbiran dan pelaksanaan polisi. Natijahnya, rakyat mula hilang kepercayaan terhadap pemimpin yang dianggap mementingkan diri dan kuasa. Demi mendapat kepercayaan rakyat, yang mana perlu diutamakan? Dominasi politik dalam kerajaan atau kapasiti melaksanakan polisi? Nantikan Mandat Rakyat, Jumaat 18 November, 9 malam di TV3. Okey, baik, itu berkenaan dengan Mandat Rakyat. Okey, jadi sebelum kita undurkan diri untuk hari ini kan Fahrin, untuk topik kita pada hari ini, itu jangan bandingkan pasangan. Yana tertarik untuk baca beberapa komen dari rakan-rakan kita di Facebook. Mandat penonton wanita hari ini. Ada komen yang sangat-sangat menarik yang Yana rasa Yana kena baca. Okey, dari yang paling menarik dari Ayu Mahmud, dia kata, jangan buat dekat orang apa yang kita tak nak orang buat dekat kita. Betul. Kalau tak nak kena banding dengan Zul Arifin, janganlah banding kita dengan Nilai
Lofa, kan? Dia macam tu. Dia bagi headshot macam tu je. Pada Rahmat, ada kenapa nak suara? Lagi satu komen dari Shasha yang cakap, kenapa nak bandingkan pasangan kita? Tak perlukan perbandingan pasangan. Yang penting, dia boleh mendidik kita ke jalan ke syurga. Ni saya suka komen ni. Sebab betul lah, buat apa kita nak bandingkan dengan orang lain? Sebab kalau kita lihat apa yang ada pada orang lain, kita tidak akan hargai apa yang kita dah ada sekarang ni. Kita ni dalam hidup saja kan, kalau kita nak membandingkan atau bak kata Abang Tengku tadi kan, kita ni fitrah kita mengkagumi. Tetapi apabila kita melihat apa dengan diselitkan dengan rasa kesyukuran, dengan menyelitkan kasih sayang jasa-jasa sesama pasangan, kita pastinya tidak akan merubah fikiran kita itu sebenarnya. Betul tu. Dan yang lebih penting saya juga rasa adalah jangan untuk melihat apa sahaja kekurangan yang pasangan kita ada. Lihat apa kelebihannya, lihat apa kebaikan yang dilakukannya. Dan daripada situ kita akan lebih menghargai pasangan kita tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Okey, selesai sudah kita untuk hari ini dan kami akan kembali pada hari esok 19 November. Marilah mari pergi mengundi. Dengan topiknya nostalgia pilihan raya orang dulu-dulu. Menarik sebenarnya. Kalau nak ikutkan, ini sebenarnya kali kedua saya akan mengundi. Yang pertama kali saya mengundi pada tahun 2018. Tapi dulu-dulu sebenarnya bagaimana agaknya orang dulu-dulu mengundi kan? Ini yang kita akan kongsikan esok. Tapi pesanan akhir kami, kita ulangi sekali lagi, jangan lupa kad pengenalan, jaga diri. Kalau yang memandu tu memandu dengan berhemah, pastikan keselamatan diri anda dan juga orang lain. Pakai pelitup muka, bawa hand sanitizer, jaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal. Semuanya yang kita semua dah tahu sebenarnya. Tapi diharapkan dapatlah dipraktikkan semasa mengundi nanti. Akhir kata, selamat mengundi kepada seluruh rakyat Malaysia. Assalamualaikum. Sehingga bertemu lagi esok. Stay safe semua. Penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya.